Pada awal pagi 2 Julai, Rusia melancarkan 74 peluru berpandu dan hampir 500 drone ke atas Kiev. Ia merupakan salah satu pengeboman terbesar yang pernah disaksikan oleh ibu kota Ukraina sejak permulaan perang ini. 30 orang terkorban, 52,000 orang bermalam bersembunyi di stesen-stesen metro mendengar kota runtuh di atas sana. 4,500 daripada mereka adalah kanak-kanak. Dan tahu tak apa yang Putin lakukan pada keesokan harinya? Dia muncul di televisyen Rusia dan mengarahkan serangan diteruskan. Tapi ada satu perkara yang dia tak tahu. Tindak balas Ukraina sudah pun bergerak sebelum peluru berpandu pertamanya dilancarkan. Dalam 72 jam berikutnya, sasaran di dalam Rusia mula terbakar. Satu demi satu di tempat-tempat yang begitu jauh sehingga tiada siapa di pihak Rusia menyangka ia boleh dicapai. Tetapi perkara yang paling pelik bukanlah semua itu. Yang paling pelik berlaku 3 hari kemudian apabila Putin melakukan sesuatu yang tiada pemimpin lakukan ketika sedang menang. Dan dia melakukannya di hadapan kamera. Tetapi untuk anda faham betapa besarnya apa yang dia lakukan, saya perlu tunjukkan dahulu apa yang Ukraina sedang lakukan ketika Kiev sedang terbakar. Mari kita mulakan dengan malam serangan itu. Tentera udara Ukraina menyenaraikan apa yang datang dari langit. 24 peluru berpandu balistik Iskander, 4 peluru berpandu hipersonik Zircon, dan 42 lagi peluru berpandu jenis lain. Selain itu, 496 drone. Ada yang membawa bahan letupan sebenar, ada yang kosong. Dan seperti di radar, semuanya kelihatan sama. Jadi mereka yang bertugas dalam pertahanan udara hanya mempunyai beberapa saat untuk meneka yang mana satu palsu. Ukraina telah menembak jatuh majoriti besar drone tersebut. Ukraina memang mahir dalam hal ini. Ukraina menjadi mahir selepas 4 tahun berlatih. Masalahnya bukan pada drone. Masalahnya adalah peluru berpandu balistik. Dan jika anda tidak tahu apa itu peluru berpandu balistik, ia mudah saja. Lihat trajektorinya. Sebuah drone terbang rendah dan perlahan. Kau boleh mengejar. Peluru berpandu jelajah terbang lurus, seperti kapal terbang kecil. Beberapa senjata boleh menembak jatuhnya. Manakala peluru berpandu balistik pula melakukan perkara yang berbeza. Ia naik sangat tinggi, hampir ke pinggir angkasa, dan kemudian jatuh hampir secara menegak ke atas anda dengan kelajuan lebih daripada 3.000 km sejam. Lihat, Ukraina hanya mempunyai 2 sistem yang mampu menembak jatuh peluru berpandu balistik. Patriot yang berasal dari Amerika dan SAM-T yang berasal dari Eropa. Kedua-duanya bergantung kepada peluru berpandu pemintas yang setiap satunya berharga berjuta-juta dolar dan lebih teruk lagi, tiada satu pun daripadanya tersedia di silo Ukraina. Ia berada jauh dari situ, di depot-depot sekutu. Jadi bayangkan anda adalah komander Ukraina. Anda boleh menghabiskan beberapa tahun akan datang merayu untuk pemintas yang tidak cukup jumlahnya di seluruh dunia. Atau anda boleh lakukan perkara lain. Jika anda tidak dapat menembak jatuh anak panah di udara, anda pergi mengejar kemanahnya. Dan inilah bahagian yang Putin tidak jangka. Sementara dia mengarahkan lebih banyak serangan ke atas Kiev, Ukraina sudah pun bergerak. Kempen itu telah diarahkan oleh Zelensky beberapa minggu sebelum ini. Dan pengeboman ibu kota itu langsung tidak melambatkan jadual yang telah ditetapkan. Ukraina tidak bertindak balas. Ia sudah pun bermula. Sasaran pertama ialah pesawat-pesawat. Terdapat sebuah lapangan terbang tentera di Crimea yang diduduki bernama Saki. Dari situlah jet pejuang yang mengebom selatan Ukraina berlepas. Pesawat terkenal Su-30 dan Su-24. Pengebom barisan hadapan yang ditempatkan di hanga yang diperkukuh. Pada awal pagi pertama Julai, drone perisikan tentera Ukraina telah memasuki lapangan terbang itu. Apa yang anda lihat sekarang ialah rakaman daripada kamera pada salah satu drone itu. Perhatikan imej itu. Ia adalah monokromatik, hampir seperti waktu malam.
Drone itu turun dan terbang rendah di atas landasan. Garis-garis di atas asfalt meluncur di bawahnya. Dan kemudian sasaran muncul. Sebuah pesawat tentera berhenti di apron tanpa sesiapa di sekelilingnya. Drone itu mempercepatkan kelajuannya. Penanda putih itu terkunci. Perhatikan apa yang muncul di skrin dalam warna kuning. Tiada sambungan. Beginilah cara untuk mengesahkan bahawa sasaran telah terkena. Drone itu hilang pada saat yang sama apabila pesawat Rusia itu berhenti terbang. Dan dengan cara itu, 7 hangar telah diserang pada malam itu. Orang Ukraine mendakwa sekurang-kurangnya 7 pesawat telah dimusnahkan. Imej satelit mengesahkan tempat pelindungan yang rosak dengan pintu-pintu yang tercabut. Dan 2 hari kemudian, mereka kembali semula. Mereka menyerang Saki sekali lagi. Dan juga lapangan terbang Fardiske. 2 kali dalam minggu yang sama. Di lapangan terbang yang sama. Tapi kapal terbang hanyalah permulaan. Sementara hangar-hangar terbakar di Crimea, drone-drone Ukraina memutuskan bekalan elektrik di seluruh semenanjung itu. 16 loji jana kuasa diserang dalam masa 48 jam. Bekalan elektrik terputus di seluruh Crimea yang diduduki. Dan pada minggu yang sama, 3 depo peluru, 2 jambatan logistik tentera, sebuah jambatan kereta api di atas terusan utara Crimea digunakan untuk membawa peluru ke barisan hadapan. Dan 1 lagi di atas Sungai Kalka dengan 3 bentangnya runtuh ke tanah. Dalam tempoh 8 hari, drone Ukraine telah memusnahkan 50 pusat tenaga di Crimea dan selatan yang diduduki. Dan pada 4 Julai, Ukraine pergi lebih jauh lagi. Jauh lebih dalam. Drone Ukraine telah menyerang terminal minyak di Saint Petersburg. Untuk anda faham betapa besarnya perkara ini, Saint Petersburg ialah bandar kedua terbesar di Rusia. Ia terletak 900 km dari wilayah yang dikuasai oleh Ukraine. Ia adalah salah satu bandar yang paling dilindungi di negara itu. Dan disitulah Vladimir Putin dilahirkan. Terminal itu terbakar di beberapa tempat pada masa yang sama. 72 drone telah ditembak jatuh di kawasan itu pada malam tersebut. Ini bermakna banyak lagi yang tidak berjaya ditembak jatuh. Sebuah drone terhempas di dalam taman dan istana Peterhof. Kediaman musim panas para tsar. Dan 2 hari kemudian, serangan paling jauh sepanjang perang berlaku. Bomba. Video yang Anda sedang tonton sekarang ini direkam oleh seorang wanita. Kemungkinan besar dari halaman rumahnya sendiri, dengan telepon bimbit di tangan di tengah-tengah Siberia. Apa yang sedang terbakar di latar belakang, di belakang pagar dan kebun sayurnya, adalah kilang penapisan Omsk. Ia memproses lebih daripada 20 juta tan minyak setiap tahun. Dan itu adalah kilang penapisan besar terakhir Rusia yang masih belum diserang oleh drone Ukraina. Omsk terletak 2.500 km dari Ukraina. Ya, Anda dengar betul, 2.500. Satu-satunya perkara yang wanita itu mampu katakan apabila melihat kejadian itu adalah satu makian. Sekarang, jumlahkan semua yang berlaku dalam seminggu. 7 hangar dan 7 kapal terbang di Saki. Serangan kedua ke atas lapangan terbang yang sama. 16 loji tenaga di Crimea dan seluruh semenanjung dalam kegelapan. Terminal minyak di bandar asal Putin terbakar. Dan loji penapisan terakhir Rusia yang masih utuh terbakar di Siberia. 2.500 km jauhnya. Hanya pada bulan Jun, Ukraina telah menyerang 11 loji penapisan, 7 kemudahan logistik bahan api dan 8 syarikat dalam kompleks ketenteraan Rusia. Untuk anda faham, menurut Zelensky, kerosakan yang berlaku sepanjang tahun lalu mencecah sekitar $40 bilion. Dan ini menunjukkan sesuatu yang penting. Ini bukan sekadar dendam semata-mata.
Dendam adalah sesuatu yang dilakukan ketika emosi sedang memuncak. Ini adalah satu kempen, dan ia sudah bermula sebelum Kiev dibom. Dan kesannya di dalam Rusia adalah sesuatu yang rakyat Rusia biasa tidak lagi boleh pura-pura tidak nampak. Bomba! Di lebih separuh daripada 83 wilayah di negara ini, hari ini terdapat kekurangan bahan api. Catuan 20 hingga 30 liter setiap kenderaan. Stesen minyak mengutamakan kaki tangan awam dan perkhidmatan kecemasan. Di sebuah bandar Siberia bernama Chita, barisan untuk mengisi minyak menjadi begitu panjang sehingga polis trafik terpaksa dipanggil untuk meleraikan kesesakan di lebuh raya. Dan stesen minyak itu milik Rosneft. Rosneft, syarikat minyak milik kerajaan Rusia. Pemandu yang merakam berkata dalam bahasa Rusia bahawa untuk melalui jalan itu pun sudah mustahil. ДПС приехали разруливать. Даже проехать по дороге невозможно. Dan lihatlah perinciannya. Terkandas dalam barisan yang sama itu adalah lori-lori kargo dari China yang terlibat dalam perdagangan rentas sempadan. Malah logistik antara China dan Rusia pun turut terhenti bersama. Di Crimea yang diduduki, penjualan bahan api secara terbuka pernah diharamkan. Dan kerana kerajaan Rusia melarang orang ramai mengisi tong di stesen minyak, mereka mula melakukannya juga. Apa yang anda lihat ialah orang ramai memotong badan kereta mereka sendiri. Mereka memotong lubang pada pintu belakang secara manual dengan tepi logam yang kemek dan berkarat untuk memasukkan muncung pam minyak dan mengalihkan petrol ke dalam jeriken yang disembunyikan di dalam kereta. Beberapa kereta, beberapa stesen minyak dan pekerja stesen turut membantu. Ini bukan kes terpencil seorang lelaki yang terdesak. Ini adalah satu kaedah yang telah tersebar dan mempunyai satu butiran yang mengagumkan. Anda boleh bayangkan berapa banyak penapisan Rusia yang terhenti hari ini. Orang Ukraine menyebut 43%. Penanalisis bebas lebih berhati-hati dan menyebut kira-kira 1/3. Mari kita ambil yang paling rendah antara mereka. 1/3 daripada kapasiti penapisan salah satu kuasa minyak terbesar di dunia musnah akibat serangan drone. Rusia hari ini mengimpor petrol dari India melalui kapal, dari Kazakhstan, dari Belarus, dan Putin sendiri dalam kenyataan awam mengakui bahawa serangan-serangan itu sedang menyebabkan kekurangan bahan api. Dia menyebut kekurangan itu sebagai tidak kritikal. Tapi saya tahu, pada saat ini ramai orang mungkin sedang memikirkan sesuatu. Jika Rusia berada dalam keadaan seperti ini, kenapa ia masih mara ke hadapan? Dan memang betul, Rusia sedang mara, tapi hanya di satu bandar sahaja. Namanya Kostiantynivka. Ia terletak di timur Ukraine dan merupakan sebahagian daripada barisan bandar-bandar berkubu yang menjadi tulang belakang pertahanan Ukraine di Donbas. Ingat nama ini kerana sebentar lagi anda akan faham harga yang Rusia sedang bayar untuknya. Sebelum pencerobohan, 67,000 orang tinggal di sana. Kostiantynivka menghasilkan kaca, tingkap, botol, cermin. Hari ini, hanya tinggal kira-kira 2.500 orang. Hampir semuanya warga emas. Dan pada bulan Mei tahun ini, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, telah memberikan satu temu bual kepada sebuah kumpulan media dari China. Lavrov berkata bahawa Rusia tidak menggunakan segala cara yang mereka boleh gunakan dan mereka tidak mahu menyebabkan kerosakan yang berlebihan kepada wilayah-wilayah yang pada dasarnya didiami oleh orang daripada bangsa mereka sendiri. 6 minggu selepas ayat itu, drone-drone Ukraine merakam apa yang sedang berlaku di Kostiantynivka. Apa yang anda sedang lihat ialah bom udara berpandu berat yang sedang jatuh ke atas bandar itu. Letupan pertama mengangkat satu tiang asap hitam berbentuk cendawan. Kemudian datang satu lagi. Dan pada satu ketika, 2 tiang asap naik serentak di 2 lokasi berbeza di bandar itu kerana 2 bom jatuh serentak. Itulah wilayah di mana, menurut Menteri Rusia, tinggal orang yang berasal dari keturunan mereka. Jadi, ya, Rusia sedang marah. Sekarang biar saya tunjukkan kepada awak berapa kos kemarahan ini.
Dan angka-angka yang saya akan berikan kepada awak bukan datang dari Kiev. Ia datang daripada dua pusat penyelidikan Amerika yang seluruh media barat gunakan sebagai rujukan. Pada bulan Jun tahun ini, pasukan Rusia telah mengambil alih 30 km persegi di seluruh barisan hadapan. Pada bulan Jun tahun lepas, mereka telah mengambil alih 481. Sekarang, kira bersama saya. Tentera Rusia hari ini bergerak 16 kali lebih perlahan berbanding setahun lalu dan membayar dengan 19 kali lebih ramai yang terkorban bagi setiap kilometer yang ditawan. Dan ada lagi. Bandar yang saya minta awak ingat itu, Kostiantynivka, sendiri telah menyumbang kepada 77% daripada semua yang Rusia telah tawan di seluruh barisan hadapan pada bulan Jun. 77% daripada hasil kemarahan satu angkatan penuh dalam sebuah bandar yang menghasilkan kaca. Dan di dalam Kostiantynivka, pihak Rusia mara secara purata 50 meter sehari. 50 meter. Seorang lelaki yang berjalan perlahan menempuh 50 meter dalam 40 saat. Dan untuk menakluki 50 meter itu setiap hari, Rusia telah mengumpulkan tentera dari 6 angkatan yang berbeza di dalam bandar itu. Tahu berapa kos untuk 1 bulan sahaja? 12,800 kenderaan dan tangki bahan api Rusia musnah pada bulan Jun tahun ini berbanding 3,400 pada tahun lepas. Hampir 4 kali ganda. 60,000 drone Rusia musnah pada bulan Jun tahun ini berbanding 4,500 pada tahun sebelumnya. 13 kali ganda. Dan ada satu perkara yang mereka tidak akui. Orang Ukraine juga telah melakukan serangan balas pada bulan itu, merampas semula sebahagian kawasan yang hilang. Dan apabila anda mengambil kira semuanya, para penganalisis sampai kepada kesimpulan yang sama. Pada hakikatnya, Rusia menamatkan bulan Jun dengan kawasan yang lebih sedikit berbanding ketika mereka bermula. Dan dalam konteks yang sama jugalah, perkara paling pelik sepanjang minggu itu berlaku. Pada malam 3 Julai, Vladimir Putin muncul dengan memakai uniform tentera celoreng. Dia disambut oleh Jeneral Valery Gerasimov, Ketua Staf Umum Rusia. Mereka berkata itu adalah sebuah pos komando hadapan, berhampiran garisan hadapan. Lihat betul-betul apa yang anda nampak. Dinding dan siling koridor itu sepenuhnya dilitupi oleh jaring penyamaran. Jaring penyamaran wujud untuk menyembunyikan sesuatu daripada pandangan dari langit. Dari sebuah kapal terbang. Dari sebuah satelit. Dan benda itu tergantung di dalam koridor tertutup, di mana tiada kapal terbang akan melihatnya. Pencahayaan adalah seragam dan tidak menghasilkan bayang-bayang keras di mana-mana. Lantainya licin dan rata. Dan dalam audio, tiada artileri, tiada angin, tiada sebarang bunyi daripada apa yang sebenarnya sedang berlaku. Beratus-ratus kilometer dari situ. Yayasan Jamestown menggambarkan tempat itu sebagai pusat arahan yang dihias dengan pelik. Dan di dalam sana, beruniform, Putin mengumumkan bahawa pasukan Rusia telah sepenuhnya menawan bandar Kostiantynivka. Kerajaan Rusia menyebut perkara itu sebagai penaklukan strategik yang penting. Dan mula tersebar di media sosial Rusia gambar-gambar bendera yang dikibarkan di atas runtuhan. Apa yang anda sedang lihat sekarang adalah salah satu daripada gambar tersebut. Ini adalah rakaman drone Rusia. Ada satu bendera besar tergantung di fasad bangunan yang terbakar dan ada 2 lagi bendera kecil yang dipacak di tengah-tengah runtuhan. Teks di skrin dalam bahasa Rusia mengenal pasti tempat itu. Kostiantynivka, kawasan Krasnigorodok. Sebuah kawasan kejiranan. Tiada tentera dalam gambar, tiada kenderaan perisai, tiada posisi Ukraine yang ditawan. Terdapat runtuhan dan terdapat bendera. Tetapi hakikatnya berbeza. Bandar itu sebenarnya belum jatuh. Dan yang mengatakan perkara ini bukanlah kerajaan Ukraine. Institut Kajian Perang menilai bahawa pihak Rusia telah menduduki atau menyusup masuk kira-kira 37% kawasan bandar itu.
Dan 37% bukanlah sebuah bandar yang telah ditawan sepenuhnya. Jauh sekali daripada itu. Tetapi apa yang benar-benar mematahkan cerita itu ialah hal lain. Kerana penulis blog tentera Rusia telah menyangkal dakwaan Putin, Semyon Pegov, yang mengendalikan saluran tentera Rusia dengan 750,000 pengikut, melaporkan bahawa pertempuran masih berterusan. Dan Pavel Gubarev, kolaborator yang bekerja untuk pihak berkuasa Rusia, menyifatkan pengumuman itu sebagai pramatang. Dia berkata bahawa Jeneral-Jeneral Putin mungkin membayangkan penawanan bandar itu sebelum ia benar-benar berlaku. Dan hanya selepas itu, mereka membuat pengumuman. Institut untuk Kajian Perang melangkah lebih jauh. Mereka menilai bahawa Putin mungkin sengaja mengatur pertemuan malam itu dengan tujuan tertentu. Dia melakukan itu untuk mempengaruhi liputan media barat sebelum cuti 4 Julai di Amerika Syarikat. Dan dia mendedahkan satu perkara lagi. Sebahagian daripada video bendera Rusia yang dikibarkan di Konstantinivka itu mungkin telah dipalsukan menggunakan kecerdasan buatan. Tetapi ada satu butiran dalam mesyuarat itu yang lebih mendedahkan daripada penipuan itu sendiri. Dalam pertemuan yang sama yang dirakam bersama Putin yang memakai uniform itu, seorang jeneral Rusia melaporkan kepada presiden sendiri bahawa mereka tidak berjaya menghalang serangan Ukraine terhadap sektor minyak. Putin mendengar perkara itu dan menjawab bahawa semakin banyak musuh menyerang, semakin besar zon keselamatan yang Rusia perlu wujudkan. Maksudnya, dalam bilik yang sama, pada hari yang sama, di hadapan kamera yang sama, Presiden Rusia mengumumkan satu kemenangan yang sebenarnya tidak wujud. Dan beliau mendengar jeneral berkata bahawa mereka tidak dapat menghentikan drone yang sedang membakar kilang penapisan negara itu. Salah satu daripada dua perkara ini disiarkan di televisyen Rusia, manakala yang satu lagi tidak. Dan sekarang, sebagai penutup, masih ada satu unsur terakhir yang sedang bergerak. Zelensky telah lama meminta satu perkara khusus daripada pihak Amerika. Dan ia bukan lagi peluru berpandu. Dia meminta kebenaran supaya Ukraine boleh menghasilkan pemintas mereka sendiri di dalam negara. Dan di sidang kemuncak Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara di Turki, duduk bersemuka dengannya, Presiden Amerika Donald Trump telah memberi kebenaran. Jadi salah satu perkara yang akan kita bincangkan ialah kita akan memberi lesen kepada kamu untuk menghasilkan Patriot. Itu memang hebat, betul? Dengan cara ini, kamu tidak boleh mengadu yang kami tidak memberi cukup. Saya akan kata, buat sendiri. Kami masih belum maklumkan kepada syarikat tentang perkara ini. Tapi ini akan berjalan lancar. Saya pasti mereka akan teruja. Tapi kamu tahu, mereka akan berjaya. Kamu semua akan dapat selesaikan perkara ini. Kebanyakan negara tidak akan mampu lakukan ini. Kalau saya cakap benda ini kepada kebanyakan negara, mereka tak akan tahu apa yang saya maksudkan. Saya cakap benda itu kepada kebanyakan negara, mereka tak akan tahu apa yang saya maksudkan. Tapi ini adalah kumpulan yang sangat bijak. Dia umumkan di situ juga pada masa itu tanpa beritahu sesiapa pun sebelum tu. Malah syarikat yang buat peluru berpandu tu pun tak tahu. Fikirkan apa maksudnya tu? Ukraine berubah daripada negara yang merayu untuk peluru menjadi negara yang menghasilkan senjata pertahanan udara paling canggih di dunia barat. Dan Rusia sebaliknya mengimport petrol. Mari kembali kepada wanita itu. Mungkin di halaman rumahnya di Siberia. Dia bukan seorang askar. Mungkin dia tak pernah benar-benar mengundi seumur hidupnya. Mungkin dia menyokong perang. Mungkin tidak. Mungkin dia telah belajar untuk tidak memikirkan perkara itu, seperti kebanyakan orang lakukan apabila berfikir terlalu mahal harganya. Dan dia berada di sana, antara pagar dan kebun, merakam dengan telefon bimbitnya sebuah kilang penapisan minyak yang sedang terbakar. Dan satu-satunya perkara yang dia mampu katakan hanyalah satu kata makian. Kerana perkara itu sepatutnya tidak berlaku. Omsk terletak 2,500 km dari Ukraine. Dan itu adalah kilang penapisan minyak besar terakhir di Rusia yang masih belum dicapai oleh drone. Ia adalah pelosok halaman belakang empayar. Apabila Putin memulakan perang ini, beliau telah membuat satu janji tersirat kepada rakyat Rusia. Ia tidak tertulis dalam mana-mana ucapan, tetapi semua orang memahaminya dengan jelas. Perang itu akan berlaku jauh dari sini, dengan anak-anak orang lain, dan kamu semua di sini tidak akan merasai apa-apa. Janji itu sudah berakhir.
Ia sudah berakhir kerana hari ini terdapat barisan panjang untuk petrol di lebih separuh kawasan di Rusia. Kerana ada orang yang memotong badan kereta sendiri untuk dapat menyimpan bahan api. Dan kerana Presiden negara itu terpaksa memakai uniform tentera dan masuk ke dalam koridor dengan jaring penyamaran yang digantung di dalamnya untuk mengumumkan penawanan sebuah bandar yang sebenarnya tidak ditawannya. Itulah perkara yang tidak dilakukan oleh mana-mana pemimpin apabila mereka sedang menang. Dan di situlah saya ingin tahu pendapat anda. Selepas semua yang anda lihat dalam video ini, adakah anda rasa Putin berada dalam perang ini kerana dia masih berharap untuk menang? Atau adakah dia takut dengan apa yang akan berlaku kepadanya pada hari dia mengaku bahawa dia tidak menang? Tulis di ruangan komen apa pendapat anda tentang perkara ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video seterusnya.